Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam sidang media pelancaran program vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. Dengan suntikan dos pertama ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan bagi program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 untuk mula diberikan kepada orang ramai secara berperingkat-peringkat mulai dari hari Sabtu 20 Syakban 1442 Hijrah bersamaan dengan 3 April 2021. Sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini, sejak bulan Ogos 2020, Kementerian Kesihatan telah membuat persiapan bagi pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 di negara ini, yang antara lain termasuk menubuhkan sebuah jawatankuasa teknikal vaksin COVID-19 untuk meneliti, mengkaji dan menilai vaksin-vaksin COVID-19 yang ada di pasaran untuk memastikan vaksin-vaksin yang akan digunakan di negara ini adalah selamat, berkesan dan berkualiti berdasarkan data-data dan kajian-kajian saintifik yang telah dikemukakan sehingga kini. Berdasarkan penelitian dan penilaian terperinci, jawatankuasa tersebut telah menyenarai pendekkan vaksin-vaksin yang memenuhi aspek-aspek keselamatan, keberkesanan dan kualiti. Berikutan dengan penelitian tersebut, pihak berkuasa kawalan ubatan negara Brunei Darussalam ataupun BDMCA telah memberikan kebenaran khas bagi 3 vaksin COVID-19 untuk digunakan di negara ini. Kebenaran khas ini yang juga dikenali sebagai kebenaran penggunaan kecemasan ataupun EUA adalah bagi pencegahan penjangkitan COVID-19 semasa keadaan kecemasan atau pandemik kesihatan awam, yang mana tujuannya adalah mempermudahkan akses dan pemberian vaksin untuk menenangi pandemik dengan mengambil kira penekanan yang tinggi terhadap kriteria keselamatan, keberkesanan dan kualiti. 3 vaksin yang diberikan kebenaran khas tersebut ialah: pertama, vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca ataupun AZD1222, vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech atau BNT162B2 dan vaksin COVID-19 Sinopharm BBIP-CoV. Bagi fasa pertama, suntikan vaksin COVID-19 akan diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan dan seterusnya akan dilaratkan kepada kumpulan-kumpulan lain mengikut fasa-fasa yang digariskan dalam strategi vaksinasi COVID-19 negara Brunei Darussalam. Bagi memastikan pelaksanaan program yang lebih cekap, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai untuk mengesahkan akaun BruHealth masing-masing dan memastikan maklumat pribadi di dalam BruHIMS dikemaskinikan bagi memudahkan tempahan vaksinasi COVID-19. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan orang ramai bagi pembukaan tempahan vaksin-vaksin mengikut peringkat-peringkat pelaksanaan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan, penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus menurut hukum syarak. Dengan bermulanya program vaksinasi ini, Kementerian Kesihatan akan melaksanakan penguasaan post-market surveillance dan secara aktif akan terus memantau profil keselamatan vaksin serta bekerjasama dengan rakan pengawal salian antarabangsa ataupun international regulatory counterparts yang lain bagi memastikan vaksin-vaksin yang diberikan adalah terus selamat dan berkesan untuk digunakan.
Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan satu kes import baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 213 orang. Kes 213 ialah seorang lelaki berumur 49 tahun yang tiba ke negara ini dari Filipina pada 17 Mac 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik tiba di negara ini. Dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mereka telah mengikut standard operating procedures yang setia ada. Pada hari ini juga satu kes telah disahkan sembuh dan ini bermakna jumlah kes yang telah sembuh ialah sebanyak 195 orang. Dengan itu, terdapat 15 kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan dan semua kes aktif adalah dalam keadaan yang baik. Dengan pengesanan kes terbaru ini, sebanyak 72 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan berakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020. Pada ketika ini, negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 330 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 556 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 15,866 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 263 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 114,397 ujian. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan. Isu mengenai vaksin COVID-19 dibangkitkan semasa sesi soal jawab. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan sebanyak 24,000 dos vaksin Oxford AstraZeneca akan tiba di negara ini esok. Manakala kira-kira 52,000 vaksin Sinopharm sudah diterima setakat ini. Menteri Kesihatan menjelaskan negara dalam pada itu masih menantikan ketibaan vaksin Pfizer, Moderna dan Novavax. Selain itu, vaksin Johnson & Johnson sedang dalam penilaian. Pfizer, Moderna and then Novavax will be the next type of vaccines that will be waiting for arrival here. Dr. Justin Wong, Penguasa Perubatan Kesihatan Awam dan Ketua Promosi Kesihatan berkata, apa yang paling penting bagi untuk setiap orang adalah untuk tidak ketinggalan dalam program vaksinasi. The higher the vaccine coverage we have in the population, the more likely it is that we can feel safe and comfortable in terms of looking at that from that level. So there is the emerging evidence. So the first Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian Kesihatan pula menasihatkan orang ramai untuk bersabar kerana kementerian tersebut sudah membuat perancangan rapi. This couple of weeks and months, yeah. So there will be a continuous, and hopefully we also have through our bilateral. The first one will be through COVAX facility. Program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan tidak lama lagi mengikut fasa yang digariskan dalam strategi vaksinasi COVID-19 negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan bila tempahan akan dibukakan. Justru Menteri Kesihatan menyeru orang ramai agar mengesahkan akaun BruHealth masing-masing dan memastikan maklumat peribadi dalam BruHIMS dikemaskini bagi memudahkan tempahan vaksinasi COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan perkara itu semasa lawatan kerja ke Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas yang dikenal pasti sebagai pusat vaksinasi COVID-19 bagi daerah Brunei dan Muara. Vaksin COVID-19 akan diberikan secara percuma bagi rakyat dan penduduk berumur 18 tahun ke atas yang bermastautin di negara ini.
Lawatan kerja bertujuan memantau dan meneliti lebih terperinci persediaan bagi pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, khususnya pusat vaksinasi. Bagi individu yang berhasrat mengemaskinikan maklumat peribadi dalam ProHIMS, boleh melakukannya dengan mengunjungi klinik-klinik di tadahan atau hospital-hospital. Beberapa pusat vaksinasi telah dikenal pasti di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, suntikan vaksin akan dijalankan di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. Bagi daerah lain, di Hospital Suri-Suri Bengawan. Bagi daerah Tutong, di Hospital Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila. Sementara di daerah Temburong, suntikan akan dijalankan di Hospital Pengeran Isteri Haja Mariam. 17 orang tempatan ditahan dalam operasi Bullseye yang dijalankan BKN. Laporan penuhnya selepas ini. Sebelum itu, kita hayati dulu petikan titah ini. Satu lagi rangkaian bisnes keluarga pengedar dadah berjaya ditumpaskan oleh Biro Kawal Narkotik BKN dalam operasi Bullseye yang dijalankan antara 25 Mac hingga 31 Mac 2021. Operasi tersebut menyasarkan 9 lokasi di daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Setakat ini, 17 orang tempatan ditahan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah dan pembersihan wang haram hasil daripada kegiatan haram tersebut. Operasi berhasil menahan 14 lelaki dan 3 perempuan tempatan dalam lingkungan umur 20 ke 65 tahun. Ini merupakan satu lagi bisnes keluarga didalangi oleh sepasang suami isteri yang mempunyai rangkaian tersendiri bagi menjalankan aktiviti pembekalan dadah kepada pengedar-pengedar di beberapa kawasan yang dikenal pasti di negara ini. Aktiviti pengedaran tersebut dipercayai berselindung di bawah aktiviti penangkapan dan penjualan ikan dan perniagaan dalam talian bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Pemeriksaan ke atas keenderaan dan tempat kediaman tangkapan mendapati beberapa rampasan yang signifikan, antaranya dadah terkawal jenis syabu, dadah kelas A seberat 1,703.06 gram dengan nilai pasaran melebihi RM300,000. Wang tunai sejumlah RM76,683.30, 9 buah kereta, 2 buah motosikal, 4 buah perahu serta enjin, 4 biji alat GPS, beberapa buah telefon bimbit dan beberapa barang kemas yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah. Tangkapan-tangkapan tersebut masih di dalam siasatan di bawah kesalahan Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar melebihi dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Hasil Jenayah 2012 atas kesalahan pembersihan wang haram. Seksyen 6(A) Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal, dan Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. BKN masih lagi meneruskan siasatan serta tangkapan suspek-suspek yang dipercayai mempunyai hubungan ataupun kaitan dengan aktiviti pengedaran dadah rangkaian sindiket ini.
Pihak BKN juga ingin memohon bantuan kerjasama orang ramai untuk menjejaki seorang individu bernama Muhammad Syahibul Syam bin Swan, nombor kad pengenalan 01035373 bagi membantu siasatan berhubung kes ini. BKN mengingatkan bahawa pihaknya tidak akan berhenti di dalam usaha untuk memusnahkan rangkaian-rangkaian dadah yang ada di negara ini walau di mana jua mereka berada. BKN juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dan bersubahat menyokong kegiatan haram tersebut. Dengan kejayaan ini, BKN juga merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi tersebut. Sebarang maklumat yang mencurigakan berhubung dengan kegiatan penyalahgunaan dadah boleh menghubungi talian 244 8877 waktu pejabat, hotline 8777 444 selepas waktu pejabat atau email ncb@narcotics.gov.bn. Awang Haji Edi Huzaimi bin Haji Mat Yassin dari Pejabat Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya dan Dayang Nur Hafizah binti Haji Alias dari Jabatan Kemajuan Perumahan masing-masing muncul johan dalam musabaqah tilawah Al-Quran Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis diadakan pagi tadi di kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Naib Johan bagi kategori Kori Awang Haji Lihan bin Haji Ibrahim dari Jabatan Perancang Bandar dan Desa dan Awang Muhammad Yusrin bin Daud dari Jabatan Ukur di tempat ketiga. Sementara itu bagi kategori Kori Adi tempat kedua dan Zuaz Reina binti Ibrahim alias Ibrahim dari Jabatan Mekanikal dan Elektrikal Jabatan Kerja Raya dan Pengiran Maimunah binti Pengiran Hassan dari Jabatan Kemajuan Jabatan Kerja Raya di tempat ketiga. Majlis turut disurikan dengan ceramah bertajuk menghalusi ibadah solat mengikut mazhab Syafi'i yang disampaikan oleh Awang Hilman bin Awang Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis tahun ini dikelolakan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan dan diadakan bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj bagi tahun 1442 Hijrah. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Untuk menurunkan perintah-perintah tersebut. Bagi memperingati sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut pada setiap 23 Mac, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia 2021 dengan tema Lautan, Iklim dan Cuaca Kita ataupun The Ocean, Our Climate and Weather, memfokuskan hubungan lautan, iklim dan cuaca dengan sistem bumi. Majlis diadakan pagi tadi di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pada majlis ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Peruka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, melancarkan kempen kesedaran cuaca 2021 dan Kelab Meteorologi Muda Brunei BYMC. Juga diadakan forum yang antara lain menekankan peranan utama lautan dalam mempengaruhi cuaca dan perubahan iklim dunia. Acara turut diisikan dengan pameran yang disertai oleh beberapa agensi kerajaan dan swasta. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Turut serta dalam pameran ini adalah agensi-agensi kerajaan seperti Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, NDMC, Pusat Seismik Kebangsaan, Jabatan Ukur, Jabatan Perikanan, Sekretariat Perubahan Iklim Brunei dan juga agensi-agensi yang bukan kerajaan seperti Muara Port Company, Beach Bunch, Green Brunei dan lain-lain lagi. Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001-2015 Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bertujuan bagi mematuhi piawaian Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia dan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa Convention Annex 3 Meteorological Services for International Air Navigation. Penyampaian sijil sempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia disempurnakan oleh Awang Muhammad Rizan bin Dr. Haji Abdul Latif, mewakili Bureau Veritas Brunei kepada Awang Muhammad Husaini bin Aji, pengarah kaji cuaca. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis diadakan di Dewan Amar Pahlawan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sementara itu, Penubuhan Kelab Meteorologi Muda Brunei BYMC dihasran akan menjadi wadah yang berkesan untuk meningkatkan kefahaman dan minat mengenai cuaca dalam kalangan belia. Di samping itu, mereka juga dapat menjadi duta-duta cuaca bagi pihak Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam ke arah mewujudkan masyarakat pintar cuaca. Penubuhan Kelab BYMC merupakan projek usaha Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bersama Universiti Brunei Darussalam. Kelab ini bertujuan untuk memberikan pendedahan serta meningkatkan kesedaran dan kepekaan di kalangan orang awam, terutamanya generasi muda akan kepentingan cuaca, iklim dan isu global, iaitu perubahan iklim yang tentunya memberi kesan kepada individu, masyarakat dan pembangunan negara. Bagi sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia tahun ini, Jabatan telah melancarkan sebuah projek perintis yang dinamakan Brunei Young Meteorologist Club BYMC yang berhasrat untuk mengumpulkan semua peminat cuaca di luar sana. Bagi permulaan projek ini, kami hanya memfokuskan untuk pelajar UBD sahaja, tapi kami berhasrat untuk memperkembangkan lagi penyertaan daripada institusi tinggi yang lain serta sekolah-sekolah serta orang ramai di masa akan datang. Kelab ini juga menjadi sebagai platform untuk student-student yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang cuaca lah. And then dari kelab ini juga kami akan belajar dari ramalan kaji cuaca. Meluaskan dan memantapkan pengetahuan, penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu standard yang betul dan benar sekaligus membina keyakinan diri dan kemahiran komunikasi untuk mampu berucap di halayak ramai. Ia di antara objektif pertandingan pidato kebangsaan Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Pertandingan tersebut berlangsung pagi tadi di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. 4 orang peserta yang layak ke peringkat akhir membawakan pelbagai tajuk yang bertemakan menjayakan wawasan negara. Pada majlis ini yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, melancarkan beberapa buku ilmiah dan kanak-kanak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Johan pertandingan Awang Muhammad Ridwan bin Johari dari Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan. Manakala tempat kedua Awang Muhammad Rahimi bin Muhammad Fadila dari Peserta Persendirian dan Dayang Nur Afifah binti Haji Latif dari Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasanal Bolkiah di tempat ketiga.
Sejumlah RM15,445 telah diperuntukkan bagi membeli peralatan berusaha untuk 2 buah keluarga yang tersenarai dalam asnaf fakir miskin Majlis Ugama Islam Brunei. Penyerahan peralatan tersebut disempurnakan pagi tadi oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akum, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Penerima pertama Awang Osmandi bin Radwan. Beliau menerima sebuah perahu, enjin dan trailer. Dengan perahu ini, aku akan berusaha untuk menafkahkan anak dan biniku untuk mencari rezeki. Semampukulah mencari. Penerima kedua Dayang Azami binti Abdullah pula menerima peralatan untuk bertenun. Syukur Alhamdulillah lah dapat bantuan dari Majlis Ugama Islam. Boleh juga dapat mencari rezeki yang lebih, boleh menimbal untuk pendapatan. Projek kebeliaan 3K, kepimpinan, kemasyarakatan dan keusahawanan perlu bimbingan berterusan bagi mengembang majukan bidang keusahawanan. Sehubungan itu, kumpulan belia majlis-majlis perundingan kampung di daerah Tutong pagi tadi mengadakan pameran bagi mempromosikan projek tersebut di kawasan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong. Program bertujuan mempromosikan projek kebelian itu dilaksanakan secara intensif melalui 3 fasa iaitu bimbingan, bantuan dan berjaya yang dihasrat agar mampu bergerak sendiri dan menjana pendapatan secara berterusan. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Melalui showcase ini kami mengharapkan produk-produk kami ini dapat diperkenalkan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di negara ini. Kami akan mengangkat produk ini berterusan. Untuk mendapatkan produk ini, kami telah menyediakan satu platform melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lakasta.bn merupakan sebuah company yang menawarkan pakej-pakej lawatan di tempat-tempat menarik di Kampung Kudang dan Pat Nunuk. Dalam tambang.bn ini kami menawarkan perkhidmatan menyelusuri Sungai Tutong di mana kami ada menyediakan 4 pakej. Orang ramai dinasihatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan sentiasa berhati-hati, berhemah dan bertimbang rasa selaku pengguna jalan raya dengan mementingkan keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Peringatan tersebut dinyatakan dalam siaran akhbar Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR berikutan kejadian beberapa kemalangan tragik yang meragut nyawa. Selaku pengguna jalan raya, beberapa langkah harus dititik beratkan bagi mengelak kemalangan dengan meningkatkan sikap kesedaran dan membudayakan keutamaan keselamatan jalan raya semasa memandu. Antaranya dengan memohon keselamatan sebelum memulakan perjalanan, tidak memandu melebihi had laju yang dibenarkan, sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya seperti arahan papan tanda had laju, keselamatan dan lampu isyarat, menumpukan perhatian pemanduan kepada jalan raya. Para pengguna jalan raya hendaklah sentiasa peka semasa memandu dengan tidak dipengaruhi oleh elemen-elemen yang mengurangkan perhatian pemandu seperti menggunakan telefon bimbit, memakan dan meminum sesuatu yang menghayalkan. Para pengguna jalan raya juga dinasihatkan agar memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan selamat seperti memastikan tayar, brek, lampu-lampu dan enjin kereta adalah baik dan berfungsi. Sentiasa menggunakan tali pinggang keselamatan semasa memandu. Sentiasa peka terhadap perubahan sekeliling ketika waktu hujan, jalan licin dan penglihatan menjadi terhad dan sentiasa mengamalkan sikap bertolak ansur. Selain itu, pemandu juga disarankan memperlahankan kenderaan antaranya ketika menghampiri kawasan lampu isyarat, persimpangan, sekolah dan kawasan aktiviti riada. Pemandu juga diingatkan untuk merancang perjalanan lebih awal
elakkan sikap tergesa-gesa semasa memandu, tidak dalam keadaan mengantuk dan kurang sihat. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan menetapkan harga maksimum ke atas 5 kategori barangan keperluan makanan harian terpilih bermula 1 Ramadan hingga 30 Syawal 1442 Hijrah. Dalam siaran medianya hari ini, JPES menggariskan pendekatan ini diambil berikutan daripada kesan COVID-19 ke atas bekalan dan harga beberapa barangan makanan asasi di pasaran sejak akhir tahun lalu. Barangan tersebut adalah mentega, margarin, minyak sapi, susu pekat, cair dan krim dan tepung. Ia merupakan tambahan kepada minyak masak dan susu tepung anak damit yang ditetapkan harga maksimum sepanjang tahun, termasuk ayam bulat dan telur ayam yang telah ditetapkan harga maksimum bermula hari ini. Para pengguna digalakkan untuk menggunakan hak mereka dengan membandingkan harga di kedai-kedai serta mengetahui pilihan dan jenama sebanding yang ada di pasaran bagi mendapatkan nilai terbaik sebelum membuat sebarang pembelian. Senarai harga maksimum barangan tersebut boleh didapati di aplikasi Mudah Alih Pengguna Bijak dan laman sesawang JPES, dan maklumat lanjut mengenainya hubungi talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi Mudah Alih Pengguna Bijak. Berikutan dengan penularan mesej di media sosial mengenai produk steam pork rib spices yang dijual dan dipamerkan di tempat umum, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah membuat pemeriksaan ke pasaraya seperti yang ditularkan. Semasa pemeriksaan telah didapati bahawa produk makanan tersebut sememangnya ada dijual di pasaraya berkenaan. Dalam menangani perkara ini, pegawai-pegawai bahagian kawalan makanan halal telah menegaskan supaya produk tersebut diasingkan dengan serta-merta dari tempat penyimpanan umum dan diletakkan di tempat atau ruangan tidak halal. Semua cawangan pasaraya tersebut di seluruh negara juga telah diperiksa dan didapati produk tersebut tidak dijumpai dijual di cawangan-cawangan berkaitan. Tindakan pengasingan ini dibuat kerana produk ini adalah berkaitan dengan makanan tidak halal. Pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk makanan di negara ini dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk makanan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini demi menjaga maslahat masyarakat Islam di negara ini dari terjebak mengambil makanan yang tidak halal atau diragui kehalalannya. Sebuah syarikat dan 12 individu terdiri 3 warga tempatan dan 9 warga asing dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Kecil. Syarikat dan individu berkenaan didapati meletakkan, melonggokkan, meninggalkan dan membuang sampah di tempat awam di kawasan sekitar Kampung Melait Gadong, The Mall Gadong, Kampung Kiarung dan Pusat Bandar semasa pemantauan rutin harian dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Sebuah syarikat di daerah Tutong dikenakan denda kompaun kerana didapati melakukan kesalahan Akta Kesalahan Kecil. Syarikat Osman bin Haji Momin Sendiran Berhan dikenakan denda kompaun RM200 dan dikendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan. Pendaftaran peperiksaan penilaian sekolah rendah bagi tahun 2021 telah dibuka bermula hari ini hingga 8 Mei 2021. Dalam siaran akhbar, Kementerian Pendidikan memaklumkan calon-calon sekolah hendaklah mendaftar melalui sekolah masing-masing. Manakala bagi calon persendirian, borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran boleh diperolehi dari Jabatan Peperiksaan semasa waktu pejabat.
Jabatan Peperiksaan hanya akan menerima borang pendaftaran yang telah dilengkapkan pada setiap hari Isnin hingga Khamis di sebelah pagi mulai pukul 8 hingga 11 pagi dan di sebelah petang mulai 1.30 hingga 3 petang. Manakala hari Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 10 pagi sahaja. Sementara pembayaran pendaftaran pada bulan Ramadan dibuka pada setiap hari Isnin hingga Khamis mulai 8.15 pagi hingga 12 tengah hari dan Sabtu mulai 8.15 pagi hingga 10 pagi sahaja. Borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Peperiksaan tidak lewat daripada 8 Mei 2021.